Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita tengok untuk hari ini latihan formatif 3.3. Okey, latihan formatif 3.3, kita tengok dahulu soalan 1A. Okey, soalan 1A adalah berkenaan dengan pengamiran tentu. Okey, kenapa pengamiran tentu? Sebabnya adalah jelas kat situ bahawa dia dah bagi dah. Okey, dekat sini dia dah bagi dah. Okey, di sini dia dah bagi daripada berapa ke berapa. Itu daripada 3 sehingga -1. Okey, untuk kes pengamiran tentu ini, maknanya kat sini kita dah tak perlu nak cari nilai C. Sebab apa? Sebab kita dah ada dah dia punya range ataupun julat daripada berapa ke berapa yang perlu kita dapatkan nilai akhir dia. Okey, so dalam kes ini, kalau kita perhatikan, dekat sini dia menggunakan kuasa 5. Okey, so bila ada kuasa 5, maknanya kita kena guna kaedah penggantian untuk mendapatkan jawapan bagi pengamiran tersebut. So first step is, okey, so langkah yang pertama untuk soalan 1A. Okey, so langkah yang pertama adalah kita mesti andaikan terlebih dahulu, iaitu kita andaikan bahawa U kita adalah sama dengan 2 tolak X. Mungkin ada tanya, cikgu boleh ke kalau kita nak guna huruf lain selain daripada U? Boleh, tidak menjadi masalah. Kamu nak guna A ke, boleh B, boleh C, boleh. Kecuali X dan Y. Kenapa tak boleh X dan Y? Sebabnya adalah di sini dia dah nyatakan ataupun dia dah gunakan dx dengan dy untuk kita punya persamaan ataupun fx dengan dx. So kat sini bila dah ada x, kalau kita nak guna pelik sini x, nanti kita sendiri akan keliru. So untuk elakkan benda tu, kita boleh gunakan sama ada VU, itu paling famous lah. Ataupun kamu nak gunakan A, B, C, D, tak ada masalah juga. Okey, yang mana-mana sahaja yang sesuai. Okey, so dalam kes ini cikgu gunakan U sama dengan 2 tolak X. In case kalau ada soalan boleh tanya anytime. Okey, so U sama dengan 2X. Okey, apa yang perlu kita buat? Terus cari DU over DX. Terus dapatkan nilai tersebut. Okey, so kita akan dapat DU over DX adalah sama dengan, okey, so du over dx adalah sama dengan 2, sorry. Okey, mana tadi? Okey, jap. Dia terlari ke tepi jap. Okey, so du over dx, maka kita akan dapat, okey, 2 tolak x bila kita bezakan dia terhadap x, maka apa yang kita dapat nilainya dekat sini adalah, okey, -1. So sini adalah -1. So kita dapatkan dx adalah sama dengan berapa? So caranya adalah, okey, maka dx kat sini, okey, dx kat sini kita bawa naik ke atas. So kita akan sama dengan du sama dengan negatif dx. Okey, objektif kita untuk kita buat penggantian ini, objektif kita adalah untuk kita dapatkan nilai bagi dx. So dx ni sama dengan berapa? So dx adalah sama dengan negatif du. So sama dengan negatif du. And then barulah kita pergi kepada second step. Okey, iaitu langkah yang kedua, iaitu kita membuat pengamiran. Okey, dalam kes kita ada kamirkan daripada -1 sehingga 3. Okey, cikgu tengok dari segi nota kamu pun sepatutnya memang kamu dah fahamlah. Okey, so -1 sehingga 3 di sini kita terus gantikan dengan U, which is U adalah kuasa 5. Okey, kemudian dx kat sini. Okey, so dx dalam dia punya soalan adalah sekarang ni kita dah tukar kepada negatif du. So letak simbol dulu, letak simbol darab, tolak du. So nanti negatif ini kita boleh pindahkan letak di luar daripada kita punya pengamiran operasi. Okey, so letakkan negatif ni di luar. Okey, so kita akan dapat 3 -1 U kuasa 5 dikamirkan dengan du, maka
Kita salin dulu. Ini kita salin dahulu sebelum kita buat operasi tersebut. Okey, so kita kamirkan U kuasa 5 dengan DU, maka kita akan dapat negatif kekalkan di luar. Okey, ini kamu boleh letak sama denganlah di depan sebagai langkah kerja. Okey. U kuasa 5, maka kita akan dapat U kuasa 6 per dengan 6. Okey, dan mana 5 tambah 1 dapat 6 per 6. Okey, daripada mana? Daripada 3 sehingga negatif 1 ataupun daripada negatif 1 sehingga 3. Okey, and then selesaikan. Okey, so nak selesaikan ni, selesaikan satu-satu. So, negatif kekalkan dia di luar. Negatif tekalkan di luar. Okey, kemudian buka kurungan yang pertama, iaitu untuk U yang pertama. U tadi, okey, U kita tadi kita kena ingat, kita kena tukar semula ke dalam bentuk X yang mana 2 ni. Yang atas ni tadi kita dah ganti U sama dengan 2 tolak X. So kita kena tukar semula, maka kita akan dapat kita punya answer, jawapan kita adalah okey, negatif in bracket, okey, U adalah 2 tolak X kuasa 6 per dengan 6 tutup kurungan 3 sehingga negatif 1. So dalam soalan, dalam kita punya jalan kerja di bawah, kita boleh terus gantikan. Okey, kita boleh terus gantikan 2 tolak X kita dengan 3 terlebih dahulu. Okey, so 2 tolak X kita adalah 3, so gantikan 3. Okey. Ini ada kurungan kan? Okey, letak kurungan kat depan dia. Kurungan kecil satu. Kuasa berapa? Kuasa 6. Per dengan 6. Okey, kemudian. Okey, kemudian selesai untuk 3. Next, teruskan dengan tolak. Okey, tolak in bracket 2 tolak. Okey, so ini kurungan dia. Okey, ini kurungan yang kedua. 2 tolak X iaitu sini adalah negatif 1. So negatif-negatif jadi 2 tambah 1. Tutup kurungan per dengan 6. Okey, sini kuasa 6. Tutup kurungan besar. Okey, so sini ada kurungan kecil. Okey, kenapa ada kurungan besar di luar tu? Sebab kita ada negatif kat depan. Okey, so sama dengan selesaikan. Jadi negatif. Kurungan besar ni jangan buka lagi. So 2 tolak 3 dapat negatif 1. Negatif 1 kuasa 6 dapat 1. So kita akan dapat sini adalah sama dengan 1 per 6. Tolak dengan 2 tambah 1. Okey, so 2 tambah 1 dapat 3. So 3 kuasa 6. Maka kita akan dapat sama dengan 729. So 700, kat sini 729 per dengan 6. Okey, so selesaikan. Maka kita akan dapat 1 per 6 tolak 729. 1 per 6 tolak dengan 729 per 6. Maka kita akan dapat sama dengan negatif. Okey, so negatif di luar masih kekal. So kita akan dapat negatif 300. Okey, 364 per 3. Okey, tutup kurungan and then akhir sekali barulah kita buka kurungan yang besar. So negatif-negatif akan dapat positif. Maka kita akan dapat jawapannya adalah 364 per 3. Okey, so kita cuba semak jawapan kita. Betul tak? 364 per 3. Okey, so latihan formatif 364 per 3. So that's correct. Maknanya betul lah kita punya jawapan tadi. Okey, so untuk soalan yang pertama maknanya kita dah selesai. Okey, so caranya adalah yang pertama tadi, apa yang perlu kita buat adalah guna kaedah penggantian. So nampak kan kat sini kepentingan penggantian. Ingat dalam matematik tambahan antara asas yang paling sangat-sangat ditekankan adalah satu algebra. Okey, yang ini kamu memang kena kuasai betul-betul. Yang kedua adalah kaedah penggantian ini. Okey, kaedah penggantian. And then dia akan datang sekali dengan kaedah pengfaktoran. Okey, so kalau kamu dapat kuasai dua benda ni, maknanya yang lain-lain tu sebenarnya dia akan jadi senang. Okey, itu adalah asas untuk matematik tambahan. So kalau ada orang tanya macam mana nak kuasai matematik tambahan, kuasai dua benda tu. Yang pertama kuasai algebra, yang kedua kuasai
kaedah penggantian ataupun pengfaktoran. Okey, yang mana kamu boleh buat latihan algebra ni banyak-banyak. Algebra ni dia adalah asas dan boleh buat latihan banyak-banyak, sama ada daripada silibus matematik moden ataupun daripada silibus matematik tambahan sendiri. Okey. Baik, kita tengok kepada soalan 1C pula. Okey, soalan 1C dia bagi kepada kita sekarang ni, kita cikgu tulis sini 1C. Okey. So 1C kita ada 3 daripada negatif 2 sehingga 3, and then in bracket kita ada 2x kuasa 2 dalam kurungan. Okey, dalam kurungan kita ada x kuasa 2 tolak x. Tutup kurungan. Okey, dx. Okey, so dx. Okey, dalam kes kita ini, yang ketiga punya kes ni, soalan C punya kes ni, apa yang kita boleh buat adalah kita cuba perhatikan terlebih dahulu. Kurungan yang diberi, adakah kita boleh expand ataupun kita boleh kembangkan ataupun tak boleh? Okey. So kalau kata boleh kembangkan, kita kembangkan. Kalau tak boleh, and then baru kita pergi kepada another method. Okey. So kalau boleh kembangkan, kembangkan terlebih dahulu. Maka teruskan dengan kita expand the bracket. Jadi kita akan dapat jawapan dia. Okey, kita tahulah kaedah dia adalah 2x kuasa 2 darab dengan x kuasa 2, 2x kuasa 2 darab dengan x. Maka kat sini kita akan dapat kamiran 3, negatif 2 sehingga 3. 2x kuasa 2 darab dengan x kuasa 2. So kita akan dapat 2x kuasa 4. Okey, tolak dengan 2x kuasa 2 darab dengan negatif x. Maka kita akan dapat 2x kuasa 3 belakang terus dengan dx. Okey, so teruskan sampailah kita dapat final answer. Okey, sebelum tu tengok boleh permudahkan ke tidak? Tak ada kan? Okey, so bila tidak ada maka kita teruskan dengan kita punya penyelesaian. Okey, cuba kat sini kalau kamu perhatikan nilai 2 ni, okey, nilai 2 ni kalau kamu tak nak masukkan ke dalam pun tidak ada masalah. Apa yang kita boleh buat, 2 ni kita boleh pindahkan letak di luar daripada kamiran. Kenapa? Sebab 2 tu adalah constant. So bila constant tidak ada masalah kalau kita letak di luar. Dia tidak akan mengganggu kita punya proses kamiran kita. Okey. So teruskan dengan kita punya penyelesaian. Maka kamu ada 3 sehingga negatif 2. Okey. Selesaikan kamiran yang di dalam kurungan ini. Maka kita akan dapat 2x 4 tambah 1 dapat 5 per dengan 5. Tolak 2x 3 tambah 1 4 per 4. Okey. Ni tutup kurungan. Okey. Tutup kurungan. Kenapa mesti ada kurungan? Sebab kita ada daripada negatif 2 sehingga 3. So dia punya limitation dia adalah daripada 2 sehingga 3 sahaja. Okey, sebenarnya apa yang dia maksudkan dengan negatif 2 sehingga 3? Okey, yang ini adalah kita berbalik kepada kita punya graf. Okey, so graf kita daripada mana sih? X kita negatif 2 sehingga 3. So kawasan yang terlibat hanyalah kawasan ini sahaja. Itu maksudnya itu maksud daripada negatif 2 sehingga 3. So kawasan ini sahaja yang terlibat. Okey, kawasan lain tidak terlibat. Di luar daripada 3 dengan di luar daripada negatif 2 ini tidak terlibat. Okey, so teruskan dengan yang ini, selesaikan. Maka kita gantikan. Gantikan dengan apa? Yang pertama sekali gantikan dengan 3. Okey, so buka kurungan. Okey, buka kurungan. Okey, ni cikgu letak sama dengan di depan dia untuk nampak dia punya jalan penyelesaian. So 2. 3 kuasa 5. Kamu boleh terus kalau nak kira boleh terus. Tak nak kira nak tulis dulu pun boleh. So 3 kuasa 5 adalah sama dengan 243. So 243 per 5. Okey. Tolak. 2 dengan 4 kita boleh selesaikan jadi sini 1. Sini jadi 2. Okey. X kuasa 4. So maknanya 3 kuasa 4. Jadi kita akan dapat 81 per 2. Okey, 81 per 2. And then teruskan tolak. Okey, so tolak
in bracket, open bracket. Okey, 2x kuasa 5 maknanya negatif 2 kuasa 5. Okey, so ingat, ini satu lagi penggunaan kalkulator kena hati-hati. Okey, bila kita ada negatif, okey, bila kita ada negatif dan kita nak buat kuasa, letak dalam kurungan. Okey, kamu tekan kalkulator, buka kurungan negatif 2, tutup kurungan and then baru tekan kuasa 5. Okey, bila kita tak letak kurungan, jawapan kita boleh jadi salah. Okey, so itu kena hati-hati. Sebab ini melibatkan kuasa. Okey, so bila ada negatif 2, kita kena letak negatif tu kena letak dalam kurungan. Baru dia akan dapat jawapan yang betul. Okey, so negatif 2 kuasa 5 tadi kita dapat negatif 32. So sini 2 in bracket negatif 32. Okey, so teruskan. Tutup kurungan per dengan 5. Tolak. So negatif 2 kuasa 4. Okey, so dapat 16. Okey, so kita akan dapat 16 per dengan 2. Okey, then tutup kurungan. Okey, kiralah. Okey, next kira. 2 darab 2, 43 bahagi 5. So kita dapat 486. Okey, so 486 per dengan 5 tolak 81 per 2 in bracket. Tolak in bracket 2 darab negatif 32 dapat negatif 64 per 5 tolak 16 per 2. Okey, and then selesaikan lagi until kita dapat the final answer. Okey, so 486. So 486 per 5 tolak dengan 81 per 2. So kita akan dapat 567 per 10. 567 per 10 tolak dengan negatif 64 per 5 tolak. Okey, negatif 64 per 5 tolak 16 per 2. So kita akan dapat negatif 104 per 5. Jadi sini akan dapat tambah 104 per 5. Jadi 567 per 10 tambah dengan 104 per 5. Maka kita akan dapat di final answer adalah 155 per 2. Okey, betul ke 155 per 2? Okey, so jawapan dia adalah okey, betul 155 per 2. So kita tengok jawapan dia adalah 155 per 2. Betul lah. Okey. So selesai untuk soalan yang kedua. 1C. Okey. Masa kita tadi tak banyak lah kan? Tinggal berapa minit sahaja kan lagi. Okey. So sebelum tu ada apa-apa persoalan. Nanti kamu boleh terus semak jawapan kamu dalam buku teks latihan yang kamu dah buat, terus semak. Kalau ada salah terus buat pembetulan. Pembetulan tu terus buat, jangan tunggu. Okey, sebab kalau kita tunggu takut nanti dia akan jadi bertambah lagi kerja kita yang lain. Okey. Sebelum kita beralih kepada nombor 3, ada apa-apa soalan yang ingin ditanya daripada soalan 1A dan soalan 1C? Adib, Ainur, Alia Ashikin, Alia Maisarah, Amira, Batrisha, Hada, Hidayah, Kamilia, Mariana, Muiz, Nadia, Darlina, Rabiatul, Syafiqah, Nusratina, Putri, Aisyah, Zulaikha. Ada soalan? Kalau tak ada, kita boleh teruskan dengan soalan ketiga. Tapi rasanya soalan ketiga ni kita kena take. Apa? Tak ada kan? Oh, tak ada. Betul lah maksudnya ni kan? Maksudnya dah betul semua lah ni. Okey, so cuma untuk soalan yang seterusnya, kita kena buka link baru sebab masa dah tak banyak. Takut nanti kita bincang-bincang tiba-tiba putus. Okey, so kita berhenti di sini. Nanti cikgu akan kongsikan link yang baru. Kita rest lah dalam 1 ke 2 minit. Okey, that's all untuk soalan 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lepas ni. Terima kasih cikgu.